Okay, kita teruskan lagi. Cumanya cikgu nak pergi kepada soalan yang cikgu beri semalam yang masih belum diselesaikan. Okey, yang pertama yang inilah soalan yang tutup lagi ni. Okey. Okey, soalan yang nombor 4 ni. Soalan tak selesai lagi. Ini soalan SPM sebenar ni cikgu ambil ya. Diberi PQR sebuah segitiga. PQR sebuah segitiga. Diberi koordinat P ada, Q ada dan R pun ada. Kemudian cari persamaan garis lurus SR. Persamaan SR. Jadi bila ditanya persamaan sahaja, kita kena ingat, apa dia kena ingat? Y. Y sama dengan MX tambah C. Ya, Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan. Ini dia persamaannya. Jadi kena tahu apa dia M dan apa dia C. Jadi di sini, ini nak kena cari M, nak kena cari dia punya C. Okey, jadi untuk cari M, dia ada sebut, dia tak tulis pun perkataan selari, tapi dia ada buat tanda ni. Dia buat tanda ni. Tanda ni menunjukkan garis SR selari dengan PQ. Jadi kalau dia selari, apa yang kita kena ingat? Kecerunannya sama kan? Jadi dekat sini, kalau kita nak cari kecerunan yang guna formula M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, kena tahu dua koordinat. Jadi dekat sini antara SR dengan PQ ini, yang mana kita tahu dua koordinatnya? PQ. PQ. Jadi kita kena cari kecerunan PQ. Jadi kecerunannya adalah sama dengan, ini kita boleh tulis sebagai X2, Y2, sini X1, Y1. Sebenarnya boleh saja, salah, ni Y2. Sebenarnya boleh saja kalau kita anggap sini X1, Y1, sini X2, Y2, tak ada masalah. Jawapan keturunan tetap juga sama. Jadi dekat sini kecerunannya ialah Y2 tolak Y1 yang bahagian atas, negatif 2 tolak dengan Y1 yang bawah ni. Iaitu oleh kerana jumpa negatif lagi sekali, cikgu buatkan kurungan. Macam tu. Okay, bahagi dengan X2, kemudian tolak dengan X1-nya positif 4. Okey, maka kita dapat kecerunannya ialah negatif 2 tolak-tolak jadi tambah 6. Bahagi negatif 2, negatif 4 ialah negatif 6. Maka kecerunannya ialah ini 6 tolak dengan 2 ialah 4 per negatif 6 dan boleh dipermudahkan menjadi negatif 2 per 3. Okey, maka dapatlah dekat sini persamaannya. Kita dah tahu kecerunan, ganti kat dalam ini. Y sama dengan negatif 2 per 3 X tambah C. Untuk cari C, kita nak ganti koordinat mana? P ke Q ke R? R Iko. Kenapa kita nak ganti yang R bukan P dengan Q? Sebab dia nak garis lurus SR. Ya, sebab dia nak persamaan garis lurus SR. Jadi mesti gantikan koordinat S ataupun koordinat R. S tak tahu, R tahu, jadi kita guna R. Jadi ini X-nya, ini Y-nya, kita masukkan dalam ini. Y-nya 3, so 3 sama dengan negatif 2 per 3 darab X-nya 6 tambah C. Maka ini cancel dengan ini jadi 2. Dapatlah 3 sama dengan negatif 4 tambah C. Maka C adalah sama dengan negatif 4 bawa ke sini. 3 tambah 4 jadi C adalah sama dengan 7. Okey, dan yang paling penting kita kena tulis semula persamaan ini. Okey, persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 2 per 3 X tambah C. Dan C-nya kita dah cari iaitu 7. Inilah yang dia nak dalam soalan ini. Persamaan garis lurus SR. Okey, seterusnya. Pintasan X bagi garis lurus SR. Bila nak cari pintasan X, tengok dekat sini. Garis lurus SR, ini pun SR. Jadi kita kena guna persamaan yang sama. Okey, bila dia sebut saja pintasan X, kena ingat apa? Y sama dengan kosong. Okey, betul. Pintasan X, Y-nya kosong. Pintasan Y, X-nya kosong. Terbalik. Okey, Y dia kosong. Jadi ini persamaan SR. Ini SR tadi. So kita gantikan kosong sama dengan negatif 2 per 3 X tambah 7. So yang ini cikgu bawa ke sebelah sini, dia jadi positif. 2 per 3 X sama dengan 7. Okey, kemudian X sama dengan 7. 3 bawa ke sini, 2 per 3. Bila bawa ke sebelah sini, dia jadi apa? Bahagi. Kan? Mak, ni darab, dan sini jadi bahagi. Ataupun yang paling senangnya, buat apa? 2 per 3 ni, kalau pindah ke sebelah sini, kita just terbalikkan sahaja. Dia jadi 3 per 2. Macam tu. Balikkan je. Maka kita dapat X-nya sama dengan 7 kali 3, 21 per 2. Okey, ni sambungan yang semalam.
Alright. Kemudian cikgu ada satu soalan nak tengok ingat ke tidak yang ini. Soalan ini kita nak tengok apakah dia ketaksamaan yang memuaskan rantau yang berlorek ini. Okey, persamaan yang pertama apa dia? Kalau garis yang ini. Garis yang ini. Itu ke atas kan? Ke atas. Dia macam ni, lorekkannya ke atas. Lebih besar. Ke atas apa? Lebih besar. Okey, Y lebih besar dari X tambah 1. Ada sama dengan tak? Tak ada kau. Tak ada kan? Sebab? Putus-putus. Garis putus-putus. Dia tak ada sama dengan. Okey, kemudian yang ini. Yang ini apa persamaan garis ni? Itu X sama dengan betul lah. Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Yang 5 ni apa? Ni paksi Y, ni paksi X. Yang 5 ni apa? Y ke X? Y. Y. Y-nya 5. Jadi persamaannya ialah Y sama dengan 5. Dan ketaksamaannya macam ni ke bawah. Lorekkannya ke bawah. Maksudnya apa? Y lebih kecil atau sama dengan 5. Ya, Y lebih kecil sama dengan 5. Sebab garis ni padu, penuh. Jadi ada sama dengan. Dan yang terakhir, yang ini. Apa persamaan dia? Negatif Y lebih besar atau sama dengan 3X kuala 6. Lorekkannya ke sana. Ke sini apa ni? Besar. Besar kan? Negatif Y lebih besar sama dengan 3X tolak 6. Betul tak cikgu pesan semalam apa? Y mesti positif. Y mesti positif. Y mesti positif. Baru betul. Sekarang ni Y-nya negatif. Jadi ini salah. Jadi yang betulnya apa? Yang ni kalau awak jawab macam ni salah. Jadi jawapan dia kita kena positifkan Y ni. Bila ini jadi positif, sekejap ini positifkan. Bila ni tanda dia bertukar jadi positif, yang ini 3X ni? Positif. Negatif. Dari positif jadi negatif. Yang ini? Itu jadi positif. Positif 6. Apa jadi dengan tandanya ni? Itu sama je. Sama kita step. Sama je? Terbalik. Terbalik Terbalik. Terbalik macam ni. Yang pertama kita kena jadikan dia positif. Ini jadikan dia positif. Ini dari positif jadi negatif. Ini negatif jadi positif. Jadikan dia macam ini. Lepas tu baru kita ikut tanda sini. Ini jadi apa? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar tu kat sini. Jadi bukan macam ni. Bukan macam ni. Okey? Yang ini. Mula-mula kita tanda ini tukarkan jadi positif. Ini jadikan dia tukar tanda lah semua. Okey, lepas tu baru kita ikut syaratnya dekat sini. Kalau ke atas lebih besar, kita tanda lebih besar. Okey, faham? Faham. Tanda ini mesti tukarkan positif. Y mesti positif. Okey. Persamaan kuadratik. Selesaikan. Bila soalannya dia kata selesaikan, bermaksud kita kena cari nilai X. Okey. Sekarang cikgu cuba selesaikan Tengok sama tak jawapan dia. So dekat sini, X kuasa 2 tolak 5X sama dengan, ni mesti darabkan, 6 tolak 2 darab 2, 4X. Okey. Lepas tu syarat dia kalau persamaan kuadratik, semua sekali pindah ke sini, jadikan dia sama dengan kosong. So dapat dekat sini X kuasa 2 tolak 5X, ini pindahkan jadi tambah 4X. 6 pindah sini jadi tolak 6 sama dengan kosong. So dapat dekat sini X kuasa 2 tolak 5 tambah 4. Negatif 5 tambah 4 ialah negatif X tolak 6. Kalau tak tahu ini tekan kalkulator negatif 5 tambah 4 akan dapat negatif 1. Sebab dia ada X, cikgu letak X. So sama dengan kosong. Okey, bila sampai macam ni, jangan lupa, pelajar boleh saja guna kalkulator untuk menjawab. Macam mana cara guna kalkulator ni? Tekan apa? Mode. On dulu. Tekan mode sampai jumpa EQN. Tekan 1. Lepas tu dekat sini tekan ujung ni. Degree. Degree ni ada 2. Tekan 2. Okay, dia tanya A-nya apa? So A-nya kita masuk A kat depan sini A-nya 1. Okay, sama dengan B-nya yang ini. Sini A-nya 1. B-nya negatif 1. C-nya negatif 6. Okay, B-nya negatif 1 sama dengan C-nya negatif 6 sama dengan. So dapat X1 sama dengan 3. Satu lagi X2 sama dengan negatif 2. Okay, betul Ini soalan ni, soalan SPM ni Jadi kita dapat macam ni. X sama dengan 3 dan satu lagi X sama dengan negatif 2. Ni kalau pelajar guna kalkulator dia terus dapat jawapan lah. Tapi kalau terus buat macam ni sahaja tak ada markah untuk jawapan. Tak ada markah untuk jawapan. Sebab apa? Kita kena buat satu step ke belakang. Satu step. Bila dah dapat jawapan guna kalkulator, awak kena buat satu step ke belakang iaitu pemfakturannya. Sama dengan kosong. Okay, pemfakturannya kalau X-nya 3, dekat sini kita kena tulis X tolak 3. Kalau sini X-nya negatif 2, dekat sini kena tulis X tambah 2. Okay, maksudnya dekat sini, kalau sini X tolak 3, dia jadi macam ni
X tolak 3 sama dengan kosong, maka X sama dengan 3. Itu dia dapat macam ni. Satu lagi yang ini. X tambah 2 sama dengan kosong, maka X sama dengan negatif 2. Dapat ini. Jadi form faktoran inilah yang sangat penting yang pelajar perlu buat, yang tak boleh tinggalkan kalau kita guna kalkulator untuk dapatkan jawapan. Kalau tak buat yang ini, tak ada markah untuk jawapan awak ni. Okey. Selalunya markahnya diberi ialah bila mana kita dapat menuliskan persamaan kuadratik ini dalam bentuk arm ini, kat sini dapat markah. Kemudian faktorkan ini, satu lagi markah jawapan ini, kadang-kadang diberi satu, 4 markah semua, besar markah dia tu. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, X tambah 2 kuasa 2. Okey, yang ini kalau tak mahir kembangkan, ni sangat bahaya sebab selalu pelajar bila dia tengok kuasa 2, dia suka buat macam ni. Sekejap, cikgu tunjuk. Dia buat macam ni. Bila X tambah 2 kurungan kuasa 2, dia akan buat X tambah 2, satu lagi X tolak 2. Bila macam ni kuasa 2, satu dia buat macam ni. Okey. Ujung dia adalah ni 2X tambah 7. Okey. Ni 2X tambah 7. Bila kembangkan ini, dia buat macam ni. Yang inilah yang salahnya sebab bila X tambah 2 kuasa 2, bermaksud X tambah 2 ni, dia darab dua benda yang sama dua kali. So sini X tambah 2, yang sini pun X tambah 2. Ataupun buat cara yang cepat. X tambah 2 kuasa 2 ini bila dikembangkan dia menjadi X kuasa 2. Okey, kemudian 2 ni darabkan dengan ni. 2 darab 2 ni positif, okey. 2 darab 2, 4. 4 darab X. Darab semua sekali yang ada. 2 darab 2 darab X. Macam tu. 2 darab 2, 4. 4 darab X, 4X. Oleh kerana ini positif, sini pun positif. So lepas tu 2 kuasa 2, 4. Contoh lagi kalau misalnya X tambah 5 kuasa 2. Okey, bila kembangkan ini dia jadi 5 darab dengan 2, 10. Darab dengan X, 10X. Ini kalau yang tengah dia. Mula-mula mesti X kuasa 2. Ini kuasa 2 kan, tambah 10X tambah 5 kuasa 2, 25. Okey, satu contoh lagi ialah kalau yang macam ni. X tolak 3, cikgu letak tolak pula, kuasa 2. Macam mana nak kembangkan ini? Mula-mula X kuasa 2. Hujung dia mesti negatif 3 kuasa 2. Negatif 3 kuasa 2 ialah negatif 3 darab negatif 3 ialah 9. Okey, yang hujung sekali negatif 3 kuasa 2, hujung sini mesti positif 9. Tengah-tengah dia ni, yang tengah-tengah ni lah yang kena darabkan. Negatif 3 darab 2 ialah negatif 6. Darab dengan X, negatif 6X. Macam tu cara dia. Bila ada jumpa kuasa 2. Okey, jadi dekat sini tadi, kita dapat X kuasa 2. Lepas tu, 2 darab 2, 4. 4 darab X, 4X. Lepas tu, 2 kuasa 2, 4. Inilah untuk kembangkannya. Jadi saya tak buat cara macam ni. Okey, kemudian yang ujung sini saya pindahkan ke sebelah kiri, dia jadi negatif 2X tolak 7. Ingat ya, bila setiap kali kita memindahkannya ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, tanda dia bertukar. Sekarang positif, pindah sini jadi negatif. Ini pun sama, jadi negatif. Okey, kemudian kita tengok dekat sini X kuasa 2. Ni 4X tolak 2X. 4 tolak 2 dapat 2X. 4 tolak 7 Negatif 3. Ya, sama dengan kosong. Lagi sekali kita guna kalkulator. Guna kalkulator, dekat sini A-nya 1. Depan ni 1, A-nya 1 lah. B-nya positif 2. 2. C-nya yang hujung sekali ni C. Negatif 3. Okey, jadi kita guna kalkulator kita. Okey, masukkan kat sini. A-nya ialah 1 sama dengan B-nya 2 sama dengan C-nya negatif 3. Sama dengan. Jadi kita dapat jawapan dia X sama dengan 1. Dan satu lagi negatif 3. Dan apa yang kena buat? Jangan lupa buat apa? Pemfaktoran. Untuk dapat markah mesti buat pemfaktoran. Apa faktorannya kalau sini 1, sini apa? X tolak 1. Betul. Sini? X tambah 3. Pandai. Okey, dah siap. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dekat sini, ada pecahan. Sini pecahan dengan ni. Agak-agak apa idea nak jawab? Darab silang. Ya, darab silang. Darab silang.
Ini bawa ke sini, yang ini bawa sini. Darab silangkan dia. Okey, jadi bermaksud dekat sini negatif. Negatif ni saya bawa dekat 2 ya. Negatif 2 darab dengan, sebab ini 3x tolak 1 ni, dia sebutannya ni ada tolak tengah-tengah, saya buatkan kurungan. 3x tolak 1. Dari bagi jadi darab kat bawah sini, kat atas. Okey, ini x. Ni bawah sini pun ada sebutannya, ada tanda tolak, so buat kurungan. 3x tolak 5. Supaya nanti kita nak darabkan x ni dengan semua. Kalau awak terlupa buat kurungan, nanti kita darabkan x ni dengan 3x saja. Nanti dah salah. X ini darab dengan semua. So buatkan kurungan. Okey, seterusnya. Darabkanlah. Negatif 2 darab 3x, negatif 6x. Ini negatif 2 darab dengan negatif dengan negatif jadi positif 2. Sama dengan, ni darab dengan ni. 3x kuasa 2. Ni darab dengan ni, ada tanda tolak, tolaklah. X darab 5, 5x. Okey, apa nak buat lepas tu? Pindahkan. Pindahkan, jadikan dia sama dengan Kosong. Okey, betul. Sekarang kita pindahkan dia. Saya selalunya bila kita nak pindahkan, kita fikirkan bahawa X itu pastikan dia positif. Kalau saya pindahkan ini ke sebelah sini, dia akan jadi macam ni. Negatif 3x kuasa 2. Ini tolak 5x pindah sini jadi tambah 5x. Ini kekallah tandanya sebab dia memang berada di sebelah kiri. So tolak 6x. Ini tambah 2. So sama dengan kosong. Jadi kita dapat macam ni. Negatif 3x kuasa 2. 5 tolak 6 ialah 5 tolak 6 ialah negatif x. 5x tolak 6x ialah negatif x tambah 2. Sama dengan kosong. Okey, sebelum cikgu tunjukkan apa-apa, kita cuba faktorkan dia dulu guna kalkulator. Guna kalkulator. A-nya kat sini ialah A-nya sama dengan negatif 3. B-nya ialah negatif 1. Sini negatif 3 A. Ini negatif 1 ni ialah B. C-nya ialah 2. Kan? So masukkan. A-nya negatif 3. Sama dengan. B-nya negatif 1. Sama dengan. Dan C-nya 2. So letak 2. Sama dengan. Dapat jawapan. Iaitu jawapannya X-nya ialah sama dengan negatif 1. Dan satu lagi. Ini kalau dapat 0.6666 macam ni. Tukarkan dia jadi pecahan. Tekan kat sini. Tekan kat area ni. Dapat 2/3. Jadi X sama dengan 2/3. Macam tu. Okey, faktorkan. Kat atas kita kena buat faktorkan. Okey, faktorkan dia. Apa faktornya? Apa faktor kat sini? Sini apa? Kalau sini jawapannya X sama dengan negatif 1. Kat sini apa? X tambah 1. X tambah 1. Kalau dekat sini? 3x. Bila pecahan 3 dibawa ke sini, betul? So jadi 3x Tolak 2. tolak 2. Okey, dekat sinilah yang kesilapannya. Okey, tengok dekat sini. X darab 3x jadi apa? X darab dengan 3x jadi apa? Ni saya darabkan ni dengan ni. 3. Ni. X darab dengan 3x jadi apa? X kuasa 2. 3x kuasa 2 kan? 3x kuasa 2. Sekarang kita tengok kat atas ni apa? Negatif 3x kuasa 2. Negatif 3x kuasa 2. Tapi bila kita faktorkan, kita dapat positif. X darab dengan 3x, positif 3x kuasa 2. Jadi, bila x-nya ini depannya negatif, kita tukarkan dia jadi positif. Okey, jadi kita buat macam ni. Ini jadi positifkan dia. 3x kuasa 2, tukar tanda. Ini pun tukar tanda jadi apa? Dari negatif jadikan dia positif. Ini positif jadi negatif. Sama dengan kosong. Barulah dia betul. Awak tengok dekat ujung ni pula sini. 1 darab dengan ini. 1 darab dengan negatif 2. Dia dapat 1 darab negatif 2 ialah negatif 2. Yang bawah ni yang betul negatif 2. Yang atas tadi salah, ni positif 2. Okey, cumanya dekat sini cikgu nak pesan. Kalau persamaan kuadratik ini, ungkapan persamaan kuadratik yang ini, pastikan depannya ini, depan X kuasa ini positif. Kalau awak dapat negatif, tukar tanda. Ni tukar tanda, ni tukar tanda, ni tukar tanda. Lepas tu kita faktor. Faktor ni bawah ni sama je. Kalaupun kita guna tadi A-nya negatif 3 macam ni, jawapannya sama saja. Awak guna A-nya 3, B-nya 1, C-nya negatif 2, jawapannya ini juga, sama juga. Okay, tak ada masalah. Cumanya cikgu nak ingatkan, tukarkan daripada negatif ini jadikan dia positif supaya pemfaktoran kita ni betul. X darab 3X ialah positif 3X kuasa 2. Soalan yang keempat, luas segitiga ialah 63 cm. Hitung nilai X. Okey, diberi luasnya 63. Luas segitiga.
Macam mana nak kira luas? Formulanya Banyak nak libah. setengah Setengah. darab. Kali tapak, kali tinggi. Kita kali tapak dia. X tolak 3. Darab tinggi dia 2X tambah 3. Samakan. Ini kita kira luas dan luasnya dia dah beri iaitu 63. Macam tu. Okey, apa langkah seterusnya? Bagi cikgu idea. Apa nak buat dulu? Yang pertama saya nak buat apa? Yang mana satu nak buat dulu? Nak darab ni ke? Nak darab setengah ke sini ke? Ni nak kembangkan ke? Mana-mana? Okey. Untuk sebaik-baiknya, tengok dekat sini ada 1/2 kat sini. Kita darabkan dia ke sini. Supaya sebelah sini tak ada pecahan lagi. Jadi dia akan tinggal cuma yang ini je. X tolak 3, 2X tambah 3. Ini 2 dibawa ke sini. Bahagi 2, pindah sini jadi darab 2. So 63 darab dengan 2. Dapat 126. Dah tak ada pecahan lagi. Sebab selalunya kalau ada pecahan ni memang dia akan mengelirukan kita, menyusahkan kita. So bawa. Ini per 2, bawah sini jadi darab 2. Okey, barulah kita kembangkan yang ini. So kembangkan ini. X darab dengan 2X. 2X kuasa 2. X darab dengan 3. Positif 3X. Lepas tu ini pula. Negatif 3 darab 2X. Negatif 3 kali 2, 6X. Negatif 3 darab dengan 3. Negatif darab positif jadi negatif 3 darab 3 ialah 9. Okey, yang ini 126 pindahkan ke sebelah kiri. Sebab apa? Kita nak jadikan dia sama dengan kosong. Semuanya kita akan jadikan dia sama dengan kosong. So ini pindah sini jadi tolak 126 sama dengan kosong. So dapatlah dekat sini 2X kuasa 2. Ini 3X tolak 6X dapat 3 tolak 6 negatif 3X. Negatif 9 tolak dengan apa tu? Negatif 126. Negatif 135. Betul, negatif 135. Sama dengan kosong. Okey, dekat sini A-nya sama dengan 2. B-nya ialah negatif 3. Dan C negatif 135. Okey, kita masuk dekat sini balik semula. Masuk kat sini. Tekan ini mod sampai jumpa EQN. Tekan degree. Ni kuasa 2 maksudnya 2. Okey, masukkan A-nya tadi. A-nya 2 sama dengan B-nya negatif 3 sama dengan C-nya negatif 135. Okey, jadi kita dapat X-nya sama dengan 9 dan satu lagi X-nya ialah sama dengan, okey sebab ni perpuluhan, cikgu tukar pada pecahan. Negatif 15/2. Okey. Yang ini okey, tak ada masalah. Tak ada masalah macam ni tadi. Yang ini positif. Yang masalah tadi bila dia negatif, tukar jadi positif. Ini dah memang positif, tak perlu tukar lagi. So kita cuma perlu buat pemfakturannya sahaja. Jangan lupa sama dengan kosong. So dekat sini, tulis apa? X tolak 9. Betul, X tolak 9. Yang ini? 2X tambah 5. 2X. 2X tambah 15. Okey. Hitung nilai X. Kita dah hitung dah nilai X. Adakah dua-duanya ni kita nak terima? Bila dia berkaitan dengan luas, adakah dua-duanya kita nak terima? Kita kena tengok. Boleh tak terima kedua-duanya ni? Tak boleh. Yang mana yang tak boleh? X sama dengan negatif 15/2. Okey, yang ini tak boleh. Kena tandakan dia tak boleh. So jawapan kita hanya X sama dengan 9 sebab 9 unit ini bila ukuran panjang dia tak boleh negatif. Ukuran panjang semuanya positif. So kita terima yang ini sahaja. Itulah dia nilai X. Okey, selesai untuk persamaan kuadratik. Okey. Jadi cikgu dah pesan tadi pastikan kalau guna kalkulator jangan lupa buat satu step ke belakang iaitu faktorkan dia. Satu lagi pesanan cikgu tadi ialah kalau dia negatif, tukar dia jadi positif. Lepas tu baru kita tekan kalkulator kita dapatkan dia punya pemfaktoran.